Mari kita satukan hati kita dan kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. 我们先同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada kebaikan-Mu. 天父，我们为着你的美好向你感恩。 Engkau Allah yang datang mencari kami ketika kami masih seorang pendosa. 当我们是罪人的时候，你寻找了我们。 Terima kasih karena kesabaran-Mu terus dinyatakan untuk kami. 因着你的耐心始终表彰于我们。 Dalam perjalanan kami mengikut Engkau, kami tidak selalu menjadi orang yang setia dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan. 在跟随你的路途当中，我们都不是始终忠心的。 Ada banyak hal yang Kau singkapkan kepada kami, hanya kami dengarkan dan kami biarkan berlalu. 很多主你向我们揭开的，我们都向此的过去而已。 Ini Natal kesekian kali yang kami peringati. 今天是我们纪念耶稣降生的多年的立场色。 Kami memohon Engkau membelas kasihani setiap kami. 我们恳求主你怜悯我们每一个人。 Dalam minggu-minggu Advent di mana kami mempersiapkan perayaan kami yang paling puncak, 在这个等候主你来临的日子里面，你预备好我们的心， mampukan kami untuk memberikan dan mempersiapkan hati kami ruang bagi Tuhan Yesus. 好叫我们可以预备好，我们可以很好的来迎接你自己的降生。 Ketika kami mendengarkan firman-Mu pagi ini, 主，这个时候我们要听主你的话， berbicaralah kepada kami. 恳求你对我们每一个人说话， Mampukan kami mendengar apa yang Tuhan mau katakan. 我们可以明白主你要对我们所说的话。 Kami menyerahkan kedua hamba-Mu. 恭敬把两位的仆人 Tutup bungkus mereka sehingga mereka hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami dengar. 求求你包裹使用，但愿他们单单传讲主你的心意。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tema yang akan kita renungkan bersama adalah Great Joy for His Lowly People. 今天我们所要讲的题目就是为他卑微的百姓带来极大的喜乐。 Ini adalah salah satu bagian daripada rangkaian peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang berulang kali kita angkat. 这是我们每一次都在那边念起的，每一次我们来庆祝圣诞的时候的很出名的这个经文。 Selama berabad-abad di dalam kisah persiapan kelahiran Tuhan Yesus, 多年来，在每一次预备好我们的心，要迎接耶稣的降生的时候， kita menemukan bahwa Tuhan sendirilah yang memimpin perjalanan sejarah keselamatan ini. 我们来安静的思想神来带领这一段的历史。 Dan apa yang dicatat oleh Lukas adalah satu peristiwa ketika semuanya telah siap dan kedatangan putranya terjadi. 路加福音所记载的，就是说到所有的一切都已经筹备好了，这是等待那救主降生而已。 Seperti apa yang dikatakan oleh Galatia 4 ayat 4. 就好像加拉太书第4章第4节里面所讲的， Di sana dikatakan tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 时候到了，神差派他的爱子，可以遵行所发的律法来到这个世上。 Dan kegenapan itu terjadi di salah satu malam di Bethlehem. 成全这一切是在一个夜深。 Lukas menuliskan kisah itu hanya dalam beberapa ayat. 路加福音描述这是用几节的经文而已， Dia menuliskan kisah itu dengan apa adanya dan secara alamiah sekali. 就是很自然的，他就是诉说了当时的情形。 Dia menghubungkan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. 就是在耶稣降生的周遭所发生的事情记录在里面。 Dia mengingatkan kepada kita tentang peristiwa sejarah yang terjadi yang membawa Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem. 提醒我们当初的历史，就是差派玛利亚，她要到这个伯利恒去。 Pasal 2 dari kitab Lukas ayat 1 adalah kegenapan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1.
在这个路加福音里面记载了，就是成全了神的。 Dan kita bisa melihat ketika peristiwa itu terjadi, 当那个事情发生的时候， Alkitab menceritakan kepada kita siapa yang mendapatkan berita pertama itu. 圣经告诉我们，什么人是谁统彻听到这个美好的消息呢？ Itu dicatat di dalam Lukas pasal kedua ayat ke-8 sampai dengan ke-14. 记载在路加福音第2章第8节一直到第14节。 Akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Di sana dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 在伯利恒之野地里，有牧羊的人夜间安坐跟车看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。”忽然有一大堆天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”阿门。 Di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, 我们成为神的儿女，在我们的路途当中， kita menyadari bahwa perayaan seperti ini membuat kita bisa menjadi begitu terbiasa dengan berita-berita yang kita pikirkan. 很自然的，每一年我们所过的圣诞，就好像是平平常常、普普通通一样。 Sebuah peristiwa penting jika diceritakan berulang-ulang terasa kepentingannya berkurang. 一个很重要的消息，就是重蹈覆辙的一直在那边说，好像它的这个重要性就已经消失了。 Kita mengingat bahwa seringkali ada krisis yang seringkali diizinkan untuk membuat kita kembali memfokuskan apa yang penting dalam hidup kita. 我们记得有许多的危机，再次提醒我们可以回到当初受难的日子。 Seperti apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. 好像最近几年所发生的事情。 Ketika COVID-19 melanda kehidupan kita. 当这个新冠病毒发生的时候， ada banyak yang mengalami kehilangan pada masa itu. 在这个时候，很多人舍弃了很多东西。 Tiba-tiba jiwa kita itu seperti ditarik untuk kemudian melihat apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. 忽然间，我们的生命好像被提升起来，叫我们看到到底是什么事情是世界上最重要的呢？ Kehidupan yang biasanya bergerak sangat cepat dan kita pergi ke segala arah tiba-tiba ditarik untuk menyempit hanya tinggal di dalam rumah. 通常的生活这么的快，忽然间我们被夹在中间，我们只可以待在家里而已。 Kita berjuang melindungi keluarga kecil kita. 我们奋斗来保护我们微小的家庭。 Semua mimpi-mimpi tentang pengembangan diri untuk mencapai hal yang lebih besar tiba-tiba sepertinya menjadi tidak sepenting menjaga keluarga kecil kita. 要发展大事的梦想，好像没有像保护我们的家人这么的重要了。 Dan tiba-tiba saja kehidupan kita meluncur ke piramid, kalau katakanlah strata paling rendah dari piramid kebutuhan Abraham Maslow. 忽然间，我们每一个人好像掉入生涯里面了。 Karena yang terpenting bagi kita saat itu adalah orang-orang yang kita kasihi, diri kita sehat.
那个时候，我们想到最重要的就是我们的家人，我们每一个人都有健康的身体。 Tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat peduli apa yang paling penting di dalam hidup ini. 忽然间，我们很顾虑到底在生命里面最重要的是什么东西呢？ Yaitu keluarga kita nggak kena. 就是我们的家人不中这个病毒。 Ada salah satu jemaat yang mengalami salah satu anggotanya itu kehilangan 18 anggota keluarga pada masa COVID. 那个时候有一家的人就在那个时候，新冠病毒的他家庭里面失去了18个亲人。 Ketika saya sedang membawakan satu sesi untuk satu komunitas, 我为着这群族祷告的时候， pendetanya berbicara kepada saya nggak tahu bagaimana harus menghibur keluarga yang kehilangan begitu banyak. 他的牧师告诉我，我不知道如何的安慰他，这么转训卷失去了这么多的家人。 Hari ini baru memakamkan 1 dan 2 orang. 今天安葬了1、2位人， Tiba-tiba pulang ke gereja, dengar lagi yang lainnya juga kena dan kemudian dalam kondisi kritis. 回到家中的时候，那么又听到他们中招了，又走了。 Dia katakan saya nggak tahu bagaimana harus menghibur keluarga yang kehilangan 18 anggota. 他说到，我不知道怎么样安慰那失去18个亲人的人。 Sehingga tidak heran jika semua orang berjuang untuk menjaga apa yang paling penting di dalam hidupnya di masa krisis seperti itu. 所以不奇怪，在这个危机当中，每一个人都感觉到保护家人是一个最重要的事。 Beberapa hari lagi saya akan melakukan perjalanan. 几天过后我要出门， Menantu anak mengingatkan mama yakin mau pergi. 孩子媳妇女婿们就问妈妈，你肯定了吗？要出门？ Pneumonia sedang merebak mama. 因为现在又开始有新冠病毒的第3期了。 Ya sekalipun melanda anak-anak mama. Mereka katakan 虽然这些东西 melanda anak-anak. 这些东西临到孩子。 Mereka sedang mengajak saya untuk memikirkan apa yang penting dibandingkan perjalanan yang akan dilakukan. 他们告诉我，你要想到在你的路途当中，这些行程里面，什么东西是最重要的？ Di dalam hidup kita ada banyak sekali hal penting. 在我们的生命里面有好多重要的事。 Tapi mungkin tidak setiap waktu kita memikirkan apa yang terpenting daripada yang penting-penting itu. 但是我们不时常立刻的想到，什么东西是最重要，最重要的呢？ Bagi para gembala yang ada di padang yang menjaga kawanan domba, 讲到那些在山上牧养羊群的牧羊人， yang terpenting kawanan domba gembalaannya aman. 最重要的就是他所照顾的这些羊群安全， Aman dari pemangsa, 不会被其他的动物来吃掉它们， aman dari pencuri, 被这个人偷去， aman dari tersesat. 或者是迷路。 Tetapi mereka tidak pernah memikirkan bahwa pada malam di mana mereka sedang menjaga dombanya itu, 但是他们没有想到，当他们那天晚上他们在看顾羊群的时候， di salah satu malam itu 就在那天晚上， mereka akan melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa. 他们要看到不寻常的奇景， Bukan pencuri, 不是强盗， bukan pemangsa, 不是强盗，不是来吃他的那些野兽， bukan hal apapun tetapi hadirnya seorang malaikat. 不是什么事情，乃是有天使降临在他们当中。 Gabriel datang untuk bisa memproklamirkan sebuah peristiwa besar. 天使来宣告一个大信息， Dan reaksi mereka melihat kemuliaan yang bersinar di tengah-tengah malam gelap 他们 itu 在这个夜深里看到一个大荣耀、大光的时候，他们的回应就是 adalah rasa takut. 惧怕。 Tetapi kemudian Gabriel mengatakan jangan takut 然后天使对他说：“不要惧怕， sebab aku memberitakan kesukaan besar bagimu, 因为我报大喜的信息给你， bagi seluruh bangsa, 是关乎万民的。
Yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 因今天在大卫的城里为你生了救主，就是主基督。 Sebuah berita yang sama sekali tidak pernah diharapkan oleh mereka mungkin akan terjadi dan didengar oleh mereka. 一个他们从来不盼望得到的这个消息，可以临到他们， Ini kabar kesukaan. 这是大好的信息。 Lukas senang sekali menggunakan 3 istilah ini bagi Tuhan Yesus. 路加很喜欢用这个善记讲其耶稣降生的事， Tapi di tempat-tempat lain dia menggunakan istilah ini bergantian. 但是在其他的地方，他有不同的来说这些事物， Juru selamat atau Mesias, 救主或者是弥赛亚、 Kristus, 基督、 Tuhan. 主。 Tapi di dalam bagian ini Lukas melaporkan apa yang dipakai oleh malaikat itu dan dicatat oleh Lukas, satu-satunya Injil yang mencatat, dia menggunakan 3 istilah ini, menyampaikan 3 istilah ini bersamaan. 但是就唯一在路加福音里面所记载的， Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 今天为你在大卫的城里生了一位救主，就是主基督。 Berita keselamatan ini, berita kelahiran Tuhan Yesus ini tidak disampaikan di istana. 这个救恩讲到耶稣救主降生，不是在这个皇宫里面所报告的， Tidak disampaikan kepada para pemimpin agama. 不是对一些宗教的领袖所告诉的。 Dengan kata lain tidak disampaikan di dalam pusaran politik ataupun pusaran keagamaan. 它只在宗教在这个政治里面所传扬的， Tetapi disampaikan kepada sekelompok orang yang sederhana. 这是为着一些很平凡的人， Tuhan menyampaikan beritanya 主来报告这个大好的信息， mungkin boleh dikatakan kepada kaum pinggiran. 可能是在街边的。 Penggenapan daripada nubuatan yang telah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ini 在这个讲到第3个这个预言成就的， dinantikan berabad-abad. 已经好期待来等候了。 Dalam hemat kita bukankah seharusnya disampaikan di istana Herodes? 像我们看到，这岂不是应该在这个希律王的面前来报告呢？ Bukankah seharusnya disampaikan kepada golongan para rohaniawan? 岂不是应该向一些灵命很高超的人所报告的事呢？ Mereka yang memegang mungkin katakanlah kunci pintu surga. 可只说讲到他们是握住这个进天国的钥匙的人， Atau kepada para politisi. 或者是一些政治家， Yaitu mereka yang akan melakukan sebuah pengumuman. 就是说他们要报告，有一个大报告。 Tapi Allah memilih sekelompok orang sederhana ini. 但是神就是拣选了这些卑微的人，很普通、很平凡的人。 Orang yang pada masa itu dianggap seorang kelompok orang marginal. 那个时候，那边的人就当作他们是非常的下贱、非常的卑贱的人。 Mereka bukan apa-apa. 他们不算什么， Mereka bukan siapa-siapa. 他们也什么人都不是。 Tapi Allah memilih mereka. 但是神拣选了他们， Allah menyampaikan berita ini dan menjadikan mereka orang pertama yang mendengarnya. 报告好消息给他们，他们是唯一头一次听到这美好消息的人。 Mereka bukan apa-apa karena mereka tidak diperhitungkan dalam status ekonomi dan sosialnya. 他们什么都不是，因为他们在这个社会里面的阶级什么都没有。 Entah sejak kapan pekerjaan gembala menjadi profesi yang tidak terhormat bagi bangsa Yahudi. 不知道什么时候开始，犹太人看到这些的牧羊人的身份是如此的卑贱，看不起这些的牧羊人。 Seringkali gembala dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, penipu, pencuri. 多少时候他们觉得这些牧羊人是小偷，是不能相信的， Sehingga mereka tidak boleh atau tidak bisa dipercaya sebagai saksi di pengadilan. 于是他们不可以在法庭里面成为一个见证人。 Dan mereka tidak dianggap layak juga secara agamawi. 他们在宗教里面也不配，什么都不配， Karena mereka
harus tinggal di padang sepanjang waktu. 因为他们要住在这个旷野里面，每时每刻都要在旷野那边住。 Mereka tidak bisa menjaga ritual agamawi yang harus dilakukan, Taman menjaga pun sabat dan sebagainya. 他们不能够进行一些宗教的仪式，好像是守安息日等等。 Maka di masyarakat yang sangat menekankan kasta, 讲到这些的阶梯的这个社会的这个一个种族， gembala adalah orang dari kasta terendah. 就是讲到他是最低微的阶级， Mereka bukan siapa-siapa. 他们什么都不是。 Sehingga dalam aspek sosial, dalam aspek ekonomi, dalam aspek keagamaan, mereka tidak masuk hitungan. 在一些层面里面，他们都不算什么。 Bahkan di dalam aspek hukum mereka tidak diperhitungkan. 在律法里面，他们也不算什么。 Tapi kita melihat mengapa Allah memilih mereka. 但是我们可以看到，神为什么拣选他们呢？ Menarik untuk diperhatikan sebagian catatan di dalam kitab tradisi Yahudi. 很吸引我们的，就是在这个犹太人他们一个习惯，他们所写的这些的。 Mereka adalah sekelompok gembala yang sebenarnya dikategorikan sebagai gembala khusus. 他们其实就是一个很突出的、很与众不同的牧羊人。 Karena tempat mereka mengembalakan domba dekat dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. 因为他们牧羊的地方靠近耶稣下生的在伯利恒。 Tradisi Yahudi mengatakan ini adalah sekelompok gembala yang menjaga kawanan domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban di bait Allah. 传统里面所讲到的，他们所守的这些绵羊是要在圣殿里面来贡献这些的祭物给神。 Kita tahu bahwa domba-domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban persembahan itu adalah domba yang harusnya tidak bercacat sama sekali. 我们要知道这些供物品都不可以有瑕疵的。 Dan mereka menjaga kawanan domba ini persiapan untuk Paskah. 他们来守这些的羊群，来要参加于这个逾越节。 Ada catatan tentang tempat di mana domba-domba ini digembalakan. 有记载他们在什么地方来牧养这一群的羊群。 Apa suatu tempat yang juga dicatat di dalam kitab Kejadian? 在创世纪里面也有记载， Hanya domba-domba untuk persembahan yang digembalakan di sana. 是有一些要宰杀、要奉献给神的这些的祭物，开始在那边来牧养他们。 Yaitu suatu tempat yang disebut dengan Migdal Eder di dalam Kejadian 35 ayat ke-21. 在创世里面记载的很清楚，第35章里面。 Suatu tempat yang dipakai istilahnya sebagai menara gembala. 讲到就是那个是一个灯塔，是牧羊人的灯塔。 Secara kelas mungkin gembala ada di dalam posisi seperti itu. 那个时候他们的阶梯就好像是如此吧。 Tapi ketika Allah memilih untuk menyampaikan berita kepada mereka, 但是当神拣选对他们报告这个信息的时候， kita tahu ada satu pesan yang jelas sekali. 我们也可以看到有一个很大的、很清楚的神要托付的。 Allah menyampaikan sebuah berita. Mereka menjaga domba-domba untuk persembahan dan sekarang yang lahir, bayi yang lahir di Bethlehem ini adalah domba yang akan menebus dosa manusia. 就是讲到他们所守的这些羊群，但是今天在大卫的城里，在伯利恒所生的这个羊，就是要救赎以色列人。 Menyampaikan kepada mereka siapa yang akan menjadi juru selamat bagi manusia, bukan domba-domba yang digembalakan oleh mereka, tapi anak domba yang lahir, yaitu Allah yang datang menjadi manusia. 告诉他们很清楚知道救赎人类的到底是那一只羊呢？不是普通的羊，乃是生在伯利恒的这个羊，就是耶稣基督。 Dan pada saat yang bersamaan Allah juga menyampaikan Yesuslah yang akan menjadi gembala yang agung bagi umatnya, seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. 同时，在这个约翰福音4章4节也讲到那个大牧人耶稣基督。 Dan Yesuslah Allah yang menjadi gembala bagi umatnya. 就是耶稣基督成为好牧人，成为他百姓的好牧人。 Tapi kita melihat bahwa berita ini bukan hanya tentang aspek itu yang disampaikan. 但是我们可以看到这个消息不单单在那个层面而已。
Kita melihat bagaimana Allah datang menjangkau sampai ke tempat yang paling rendah di dalam masyarakat pada masa 我们 itu. 可以看到神来触摸那个时候最低卑、最卑微的人士， Untuk menunjukkan kepada kita, 给我们可以知道 Allah kita terbiasa bekerja dengan cara yang radikal. 我们的主通常做什么事情好像是很极端的。 Dia memilih yang paling hina. 他寻找最卑微的、最下贱的， Dia menitipkan berita Natal ini. 他把这个圣诞的信息来交托给他们， Dia memakai orang yang rendah. 用这些卑微的人， Dia memakai orang yang bahkan bodoh 甚至可以看到有一点愚蠢的人， sebagai alatnya. 成为他的工具， Untuk menghancurkan kesombongan dunia. Demikian kata Paulus di dalam 1 Korintus. 在哥林多前书保罗所讲的，来破碎世界的骄傲。 Allah terbiasa menggunakan cara seperti itu. 上帝神也通常用如此的方法， Sehingga kita menemukan bahwa ketika kita menyadari di dalam proses perjalanan pertumbuhan rohani kita. 当我们接悟到我们这个属灵的生命的过程里面， Kesombongan bukanlah tanda pertumbuhan. 骄傲不是讲到你正在成长当中， Ketinggian hati bukanlah tanda pertumbuhan. 高傲不是在成长， Karena semakin seorang bertumbuh di dalam Tuhan, 因为一个人就是在主里面他成长的话， jalannya selalu menuju ke bawah. 他的路始终是向下的，往下的， Dari kepala turun ke hati. 从头一直到心， Dari hati turun sampai kita berlutut di hadapan Allah. 从心一直在神的面前我们跪下来。 Kalau di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, 若是我们跟随神的路上的话， kian hari kian kita menjadi seseorang yang tinggi hati. 一来就是我们一来高傲的话， Pengetahuan yang semakin bertambah dan pengalaman yang semakin banyak membuat kita semakin sulit untuk tunduk. 我们的学历我们的这个经历好像很高超，我们什么东西我们都看不起的。 Yakini satu hal, 你要记得一件事， ada yang salah dengan kerohanian kita. 那么在你的灵命里面有错了。 Karena kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kepada kita, Dia datang untuk menjangkau sampai ke tempat yang paling rendah. 因为我们知道神来寻找，一直找到这些最低微、最下贱的人。 Yesus mengesampingkan kemuliaan surga. 耶稣他抛弃天国的荣耀， Dia bisa memilih kelahiran di mana saja sebagai manusia. 其实他要成为人，他可以选择在什么地方降生下来吧。 Dia memilih tempat yang paling hina 但是他选择了最卑微的地方， untuk menggambarkan kepada kita. 对我们描述他的一切， Untuk orang-orang yang hina, 对着一些卑微的人， untuk orang yang paling rendah sekalipun. 为着最低贱的人， Kabar sukacita 大好的信息 disediakan. 就是为我们预 Jadi 备了。 bukan hanya bagi mereka yang memiliki status sosial, ekonomi, dan berbagai macam hal 不 yang 是他们 dipandang 在 manusia. 社会里面，在经济里面很高超的人， Allah memilih gembala dengan makna yang sangat banyak sekali. 神拣选了牧羊人，有很大的这个意义在当中。 Tapi yang kita lihat dari aspek gembala, 但是我们可以从这个牧羊人的这个层面来看， Allah mengangkat status mereka. 神提升他们的身份。 Maka kita melihat transformasi kabar baik ini terjadi di dalam kehidupan para gembala ini. 我们可以看这个转型发生在这个牧羊人的身上。 Ketika diberitakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, 讲到已经为你生了一位救主，就是基督耶稣。 Allah berbicara. 神说话了， Yesus lahir untuk kamu yang terpuruk, yang merasa diri tidak terhormat, yang merasa tidak diperhitungkan, yang merasa hina, dan yang gak punya status sekalipun. 神为你最卑贱的不算在其中的人而降生了。 Maka kita melihat gembala yang tadinya merasa begitu takut, 我们可以看到当初感到很惧怕的牧羊人， Allah menggantikannya dengan memberikan damai sejahtera bagi mereka. 神替代了平安喜乐给予他们。 Shalom bagi mereka. 平安对他们说， Damai sejahtera yang memperdamaikan kita dengan Allah.
就是跟神和好的这大好的信息赐给了我们， damai sejahtera yang mengubah status mereka di hadapan Allah. 在神的面前改变了他们的身份， Dari seorang pendosa menjadi seorang anak Allah. 从一个罪人变成了上帝的儿女， Mereka diperdamaikan dengan Allah. 跟神和好了。 Manusia memandang mereka sebagai orang pinggiran, 在人的眼光里看到他们是一些很卑贱，是在旁边的人、周遭的人。 tapi Allah menunjukkan di dalam belas kasihannya, Allah berkenan kepada mereka. 但是在神的怜悯当中，上帝许可引接他们， Mereka mendapatkan perkenanan Allah. 他们得到神的心意旨意。 Dan mereka yang tidak layak berbicara di hadapan pemimpin agama maupun para petugas hukum, 当初他们是不配、不能跟宗教的领袖、一些这个政治家说话的人， mereka yang dibungkam oleh kondisi mereka, 他们闭口无言。 mereka diangkat Tuhan menjadi saksi. 神提升他们成为见证人， Saksi untuk berita yang sangat penting 对于这么重要的消息，他们成为见证 yang 人， dinantikan umat manusia, 就是被百姓所等候的。 yaitu lahirnya seorang juru selamat yang telah dinubuatkan berabad-abad. 好几个世纪所预言的世上的救主， Mereka menjadi seorang pemberita Allah, 他们成为神的传言人、报告的人， pemuji Allah. 他们是赞美神的人， Dari seorang yang merasa takut, 成为当初是一个很惧怕的人， mereka mendapatkan damai sejahtera. 他们得到了平安。 Dari seorang pinggiran yang tidak diperhitungkan menjadi seorang yang diperkenankan oleh Allah. 在一个不被人瞧不起的人，被 Dari 神 seorang 喜悦 yang 了 dibungkam 闭口不能开口说话的人， menjadi seorang saksi. 成为见证人， Bukan manusia yang mengangkat derajatnya. 不是神提升他们的身份。 Ada banyak orang tua berharap di dalam perjalanan kehidupannya anak-anaknya bisa meninggikan derajat kehidupan keluarga. 很多父母亲的都在盼望他的孩子有一天可以出头。 Ada banyak orang senang nempel dengan orang-orang hebat supaya terlihat jadi lebih tinggi. 很多人爱靠近一些有势力、有名声的人，好像看起来他的身份比较高而已。 Kita berjuang untuk bisa menjadi orang yang terlihat oleh dunia. 我们奋斗，好像我们可以被世上的人看得起。 Kita mendengar bagaimana banyak orang berjuang menjadi seorang yang pansos, panjat sosial. 我们可以听到很多人，他们一直往上爬， Menggunakan barang-barang mahal, branded supaya bisa masuk ke dalam sosialita. 他们穿戴一些名牌的东西，好像他们能够进到最高层的人士里面。 Sehingga banyak sekali orang yang mengatakan banyak orang yang memaksakan diri untuk berhutang untuk gaya hidup. 很多人勉强自己借了很多东西，为了他的生活方式。 Banyak orang menggunakan flexing istilahnya ya, pamer. 很多人要摆弄自己，要 Supaya 自夸， terangkat status 好 sosialnya. 像他在社会上的地位可以被提升， Bisa masuk ke lingkaran pergaulan yang lebih high, lebih tinggi. 进到一个很高级的场所里面跟他们交往。 Bukan itu yang terjadi pada kelompok gembala. 对于这牧羊人，不是那些事情所发生的。 Di padang rumput pada malam hari itu mereka mungkin sudah tidak pernah memikirkan akan terjadi sebuah perubahan dalam hidup 那天 mereka. 晚上，当他们牧羊的时候，他们甚至可能说，他们从来没有想到其他的事了。 Tapi Allah memperhatikan mereka. 但是神关注他们， Allah mendengar mungkin jeritan hati di dalam hati mereka. 神听到了，可能听到了他们内心里面的呼喊。 Dan Allah memilih untuk mengangkat mereka sebagai pemberita. 神拣选他们，提升他们，成为一个见证人。 Bapak Ibu yang kekasih, 主所爱的弟 di 兄姐 dalam 妹， kehidupan kita, 在我们的生活、生命里面， kita mungkin tidak sama dengan gembala di dalam tantangan kehidupan kita. 我们可能对着我们前面的跟我们挑战的，好像这些牧羊人不一样的身份。 Tapi mungkin ada banyak di antara kita yang merasa diri kita ada di dalam ketakutan 可能在我们当中有很多感到很惧怕、很害怕的人， oleh karena hal yang hanya diketahui oleh kita dan Tuhan.
单单就是那一些就我们自己知道与神知道的事而已。 Sama seperti kepada para gembala, 好像那些的牧羊人， malaikat mengatakan jangan takut. 天使说不要惧怕， Sebab yang memberitakan sebuah kabar kesukaan besar 我报给你大喜的信息， bahwa kelahiran Mesias, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan, telah datang untuk mereka. 因为耶稣基督已经为了你们而诞生了。 Kita tahu berita itu karena kita sudah merayakan Natal ini berulang kali. 我们知道那消息，因为我们历常都是在庆祝纪念耶稣的降生。 Apakah didamaikan dengan Allah bukan sebuah peristiwa besar dalam hidup kita? 难道跟神和好，在我们的生命里面不是一件大事吗？ Apakah menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Allah tidak menjadi sesuatu yang kita rindu untuk terus kita ingat? 在神蒙神悦纳的人，难道这些不是我们内心里面所渴慕的吗？ Allah memilih kita ketika dia memberitakan, kita boleh mendengarkan Injil dan menjadi percaya. 神拣选了我们，好像我们可以听到福音，我们可以相信他。 Adakah yang lebih penting daripada peristiwa itu? 是否有比这些更加重要的事呢？ Apakah yang terjadi dengan kehidupan kita itu menjadikan kita orang yang terus mengingat apa yang telah Allah lakukan? 在我们所发生的事情，每一天所遇到的事，是否这是提醒我们神为我们所做的事呢？ Bahwa ada seorang juru selamat yang lahir bagi kita. 就是有一位救主为我们降生了， Apakah dia mendapatkan tempat terbaik di dalam hati kita? 他是否在我们的心里有一个好的地方呢？ Adakah kita rindu untuk bisa membawa berita ini kemanapun kita pergi? 是否我们渴慕，我们到什么地方，我们都带着这美好的消息到何处？ Sehingga kepada setiap orang kita boleh menyatakan sukacita kita menjadi seorang percaya. 但愿我们遇到什么人，我们都可以表彰于我们的平安喜乐。 Ada banyak anak Tuhan yang tidak pernah menceritakan pengalaman memiliki seorang juru selamat 有很多 kepada 神的 orang lain. 儿女，他从来没有对他的朋友、他的周遭传以耶稣的救赎。 Allah tidak pernah ingin saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang bungkam. 神他不要我们成为那个安静默默无声的基督徒。 Dan para gembala ini dari seorang yang bungkam justru menjadi seorang pemberita. 那个默默无声的这个牧羊人，他成为一个报告好消息的人。 Kalau kita baca perikop bagian bawah dari ayat 15, 就是我们看到第15 kita melihat 章15节里面， bagaimana mereka menjadi seseorang yang bukan hanya mengalami berita Natal, tapi menjadi pencerita Natal itu. 我们可以看到他们不单单见证了当时的情形，他们乃是成为见证人，来诉说那天晚上所发生的事情。 Ada yang mengatakan bahwa anugerah Allah datang dengan diam-diam. 有人讲到神的恩典悄悄无声无息的来了， Namun orang yang menerima anugerah Allah 但是接受神恩典的人， tidak mungkin tetap tinggal diam. 不可能在那边安静。 Dan ini dibuktikan oleh para gembala. 在那边我们可以看到，从牧羊的身上看到的， Ini dibuktikan oleh mereka yang mengalami kesembuhan ketika Yesus menyembuhkan. 证明了那些被耶稣医治的病人。 Yesus selalu berpesan, jangan mengatakan kepada siapa-siapa. 耶稣吩咐他们不要跟何人说这些事。 Tapi orang-orang yang menerima anugerah ini tidak bisa tetap tinggal diam. 但是接受了恩典的人，他们不可能安静无声而已。 Kemanapun mereka pergi, mereka mengatakan, hai lihat ada seseorang yang telah menyembuhkan. Ada seseorang yang telah mengatakan kepadaku. Itu tentang Tuhan Yesus yang telah 无论到 melakukan. 何地，他都告诉大家，在那边大喊大说：“哎，有人医治了我，是耶稣。” Bagaimana dengan kita? 我们如何呢？ Adakah hati seperti ini? 我们是否有像如何的心呢？ Kerinduan seperti ini 如何的渴慕呢？ membakar kita. 焚烧我们， Sehingga kita tidak bisa tetap tinggal diam karena kita telah mengalami keselamatan dari Yesus. 以及我们不能安静，因为我们从主耶稣得到了这个救恩。
Kalau kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari para gembala, Natal bersama gembala ini. 我们在圣诞节里面，我们从这个牧羊人身上可以学习到什么事呢？ Kita mengingat bagaimana mereka menjadi seorang yang sederhana, 我们看到他们都是一个很平凡、很普通的人， dikecilkan oleh situasi kehidupan mereka, 就是被他们的生活， tersisih, 他们被排斥， tapi Tuhan pilih. 但是神拣选了他们。 Tidak ada yang terlalu hina dan terlalu kecil sampai Tuhan tidak melihat kita. 在神的眼光里面，没有这些更加小、更加卑微的事，使到我们的神不看我们。 Kita melihat bagaimana mereka di dalam kondisi kehidupan yang mereka seperti itu, mereka terbuka untuk menyambut kabar baik. 我们可以看到他们的情况里面，他们敞开了心，他们接受了这个好消息。 Sehingga ketika para malaikat memberitakan kabar itu, 所以当那个时候，当天使报告好信息的时候， mereka menyambut kabar baik itu. 他们接受了，他们很好的回应了。 Mereka tidak meragukan. 他们没有怀疑， Mereka tidak menolak 他们不拒绝。 ketika kabar baik diberitakan. 当好消息报告与他们的时候， Respon kita bisa dua, 我们有两个回应： menolak 拒绝 atau menerima. 或者是接受。 Nggak ada netral, nggak ada yang netral. 没有在中间不信不疑。 Dan kita melihat bagaimana gembala ini terbuka untuk menerimanya, menyambutnya. 我们可以看到这个牧羊人打开了心，他接受了。 Dan yang ketiga kita melihat bagaimana mereka membiarkan kabar baik ini mengubah hati mereka. 第三，他们怎么样让这些好消息来改变他们的生命？ Dari mungkin yang hidupnya begitu saja dan akan berakhir begitu saja, 好像是平平凡凡，就像是过一生的人。 mereka menjadi seseorang yang antusias. Kami Mari sampai kita henci pergi kita. untuk melihat apa yang telah diberitakan kepada kita. 我们去看那天使所报告的， Kita melihat bagaimana sukacita itu membakar hati 我 mereka. 们可以看到那平安喜乐来焚烧他们的心， Menimbulkan sebuah pengharapan. 以及他们拥有了一个盼望。 Karena apa yang dikatakan oleh para malaikat memang adanya seperti itu. 因为天使所说的那些事实， Meskipun kondisi kehidupan mereka tidak berubah secara fisik, 虽然当那个时候他们的这个肉体没有马上的改变， status mereka mungkin tidak berubah di dalam kehidupan, 但是在生命里面、生活里面，他们的身份也不改变。 tapi di dalam hati mereka, roh mereka, mereka bukan lagi orang yang sama. 但是在他们的心里，在他们的灵里，他们是不一样的人了。 Kabar baik yang mereka dengar, 他们听到的好消息， juru selamat yang mereka lihat di dalam wujud bayi, 他们可以看到个婴孩，就是那位救主 yaitu Kristus Tuhan, 基督耶稣， juru selamat yang terjanji, 就是那应许的救赎 yang 主， telah lahir bagi mereka, 为他们而生的主， lahir juga di hati mereka, 也降生在他们的心里， dan mengubah mereka 改变他 selamanya. 们，永远的改变他们。 Mereka menjadi saksi dari kabar baik yang mereka alami ini. 他们在他们所经历的这个好消息里面成为见证人。 Bapak Ibu yang kekasih, 主所爱的弟兄姐妹， hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 今天为你们生了救主，就是主基督，在大卫的城里为你们生了救主，就是 Kristus 主基 lahir 督。 bagi orang yang berkenan kepada Allah. 耶稣基督降生于讨他喜悦的人。 Dia lahir bagi dunia tapi hanya akan dinikmati kelahirannya bagi yang diperkenan Allah. 为着世界而生，但是就是为着那些讨他喜悦、蒙神悦纳的人。 Allah telah memilih kita, melawat kita. 神照顾了我们，他拣选了我们。 Yesus telah lahir bagi kita. 耶稣为我们而降生了。 Apakah kita memiliki respon seperti gembala? 我们是否有像牧羊人的回应呢？ Yesus lahir bagi mereka, Yesus lahir bagiku, Yesus lahir bagimu. 耶稣为他而生，为我而生，为大家而降生。 Adakah sukacita ini membungkus dan membakar hati kita? 是否有喜乐、有平安来焚烧、燃烧我们每个人的心呢？ Sehingga kita tidak bisa tidak untuk
memberitakan apa yang telah Kristus kerjakan. 使到我们不可能不来传讲神的信息， Supaya orang-orang yang Tuhan tarik mendekat kepada kita mendapatkan juga kabar sukacita ini. 就是在我们周遭，神给那些靠近我们的人，好像他们也可以听到这美好的信息。 Biarlah Natal tahun ini kita bisa menjadi seseorang yang rindu membawa satu orang bagi Tuhan. 但愿今年的圣诞节，给我们每一个人有一个渴慕的心，可以带一个人来认识耶稣。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. 天父，我们满心感谢你。 Berita kelahiranmu adalah berita yang terus-menerus kami pikirkan di bulan Natal. 你诞生的这个消息，我们在每一年的这个圣诞夜里面都在思想着。 Kami rindu ini bukan hanya menjadi sebuah kisah yang menjadi legenda dalam hidup kami. 我们渴望这些不是一个谣言传说而已， Tapi biarlah kabar baik ini boleh terus mengobarkan hati kami setiap hari sepanjang tahun. 但愿在整年每一天里面，这些信息这些燃烧我们，推动我们。 Bahwa engkau datang untuk menjangkau kami yang terbuang. 因为你来寻找我们被遗弃的人， Bahwa di dalam belas kasihanmu engkau datang mengangkat kami dari tempat kebinasaan. 在你的里面，你从这个应该灭亡的人当中被提升过来。 Bahwa di dalam perkenananmu engkau mengambil kami menjadi milik kepunyaanmu dan mengutus kami untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. 在你的许可，我们成为你的属于主的人，我们也在世界上可以成为见证人。 Tuhan, kami adalah pemberita. 主啊，我们是报信息的人， Mampukan kami untuk menjalankan fungsi kami. 给我们可以来做一些做见证的人。 Sehingga kabar baik dan kesukacitaan ini bukan berhenti hanya dalam kehidupan kami. 但愿好消息不单单停止在我们身上而已， Kami boleh memberitakan kepada anggota keluarga kami yang belum memilikinya. 我们可以告诉给我们我们的家人还没有相信耶稣的人， Kami boleh memberitakannya kepada orang-orang yang Tuhan tarik mendekat dengan kehidupan kami yang kami jumpai sehari-hari. 我们可以传给在我们周遭跟我们靠近的人。 Sama seperti para gembala, kami rindu menjadi pemberita. 好像牧羊人，我们很渴慕成为这个见证人，成为报告的人。 Hidup kami secara manusia mungkin tidak berubah seperti para gembala ketika mendengar kabar baik ini. 身为人，当我们听到了好消息的时候，可能我们没有改变我们的人体。 Tapi biarlah kabar baik itu merubah hati kami, merubah roh kami sehingga kehidupan Kristus boleh nyata lewat kehidupan kami 但 sehari-hari. 是好消息可以改变我们的性质，改变一切，可以每天为你传福音。 Berkati anak-anakmu yang ada di sini. 求求你祝福今天在我们当中的弟兄姐妹， Jadikan mereka pencerita Natal kemanapun mereka pergi. 好像我们每一个人无论到何处，我们诉说主你自己的降生。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。